Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, tajuk yang kita akan bincang pada hari ini adalah kesantunan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesantunan. Apa maksud kesantunan? Okey, sopan santun. Maksudnya kesopan santunan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi berdakwah dalam keadaan yang sangat sopan. Okey, kita masih dalam bab Al-Quran. Okey. Najmi boleh baca, Najmi? Senyap terus. Okey, tak apa, kita baca. Kalau tu awak ikutlah. Ikut tak nak. Okey, boleh. Saya dah habis baca ayat ni, awak baca maksud. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Okey. Okey, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. Okey, linta lahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Ya. Okey. Okey, dalam ayat ni kalau awak tengok melalui ayat ni kita dah boleh beberapa contoh cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, iaitu dengan yang pertamanya Allah suruh Nabi Muhammad ni bersikap lemah lembut, lintalahum. Okey. Kemudian yang keduanya memaafkan. Lepas tu bermusyawarat, lepas tu berazam untuk berazam dan bertawakal untuk melakukan sesuatu yang telah kita musyawaratkan itu. Itu antara metod ataupun antara cara-cara Rasulullah berdakwah. Okey. Okey, tuntutan ataupun kita tengok ayat tadi dia cakap kalaulah Nabi itu bersifat dengan sifat yang yang kasar, tidak berlemah lembut, nescaya orang akan lari. Manusia ni akan lari daripada Nabi. Sebabnya okey, kalau awak tengok, kalau buka buku teks dekat spektrum ilmu tu, dia sebut
masa zaman Nabi Musa lagi Allah dah ajarkan supaya Nabi Musa ni bercakap dengan orang yang pengikut Firaun pada masa tu dengan cara yang lemah lembut, supaya Nabi Musa ni dapat tarik sikit demi sikit orang untuk terima agama Allah pada masa tu. Okey, awak tengok dalam tu dia kata lemah lembut perlu diamalkan walaupun ketika berhadapan dengan musuh. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam agar memberikan peringatan kepada Firaun dengan nasihat yang lemah lembut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Surah Taha ayat 44. Maksud dia, kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga dia beringat atau takut. Kepada Firaun pun Allah dah suruh Nabi Musa tu bercakap dengan lemah lembut. Sebab biasalah orang ni kalau kita bercakap dengan perkataan yang ayat yang kasar, belum tentu dia dapat terima. Walaupun orang sedang, walau macam minggu lepas kita belajarkan pasal marah, kalau orang tengah marah, kita balas dengan marah juga, benda tu akan jadi api dengan api, maka jadilah pergaduhan. Kalau kita, orang marah kita balas dengan lembut, terus minta maaf, terus kita ni jadi pemaaf, insya-Allah benda tu takkan berlaku dengan dalam masa yang lama. Okey. Seterusnya, tuntutan mencontohi sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Okey. Yes, yakin banyak benda kalau maksudnya kita jadi orang yang mengalah bukan bermaksud kalah, tapi kita tak nak panjangkan benda tu. InsyaAllah orang yang buat benda tu, orang yang buat benda yang nak jadikan kemarahan tu, lama-lama dia akan malu dengan sifat lembut kita tu. Percayalah. Okay, sebab ni ayat ni Al-Quran bagi tahu. Sebab kalau kita ikut, mesti ada jalan penyelesaian, sebab Allah yang ajar. Benda ni bukan main-main punya hal, bukan teori siapa-siapa, tapi ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ditulis dalam Al-Quran cara kita nak mengawal benda tu, macam mana kita nak kawal kemarahan, macam mana kita nak, Allah ajar supaya kita lemah lembut, pemaaf, kita kena mohon keampunan untuk orang lain. Dalam satu-satu hal kena bermusyarat. Lepas tu dah okey. Kemudian yang tuntutan tu, yang pertamanya adalah kita kena contohi sifat Nabi yang lemah lembut. Rasulullah seorang yang lemah lembut. Contohnya baginda sentiasa menggunakan tutur kata yang baik dan intonasi suara yang sesuai walaupun ketika berada di pasar. Selain itu, baginda juga membalas kejahatan manusia dengan kebaikan. Okey. Dalam dalam lemah lembut ni, dia adalah antara sifat yang melengkapkan kesempurnaan Nabi Muhammad tu sendiri. Sifat lemah lembut inilah yang melengkapkan sifat seorang nabi, ataupun sifat Nabi Muhammad, ataupun kepribadian, ataupun contoh tauladan akhlak yang baik ni yang ada pada diri Nabi adalah dengan sifat lemah lembut. Okey. Sekejap Okey, dengan sifat lemah lembut Nabi tu. Okey, kemudian antara contoh dia, okey, Nabi ni dia lemah lembutnya dia dalam
menghadapi kerenah manusia ataupun kerenah umat dia pada masa tu yang kita tahu kufur, syirik, munafik, benci dan berbagai lagi tindak balas terhadap Nabi. Ada sehingga kan Nabi pergi berdakwah, bencinya dia orang ni kepada Nabi sehingga Nabi tengah solat, dia orang pergi ambil batu, lempar dekat Nabi. Lepas tu ada yang ambil perut unta tu kan, ambil perut unta yang berurat-urat tu, perut unta tu dia pergi sangkut atas bahu Nabi waktu Nabi tengah solat, sampai tahap macam tu. Tapi ada Nabi balas macam tu balik? Tak ada. Dia tak balas macam tu balik, dia sabar je. Lepas tu dia kata perkara yang baik-baik. Okey. Dalam sejarah terdapat banyak peristiwa mempamerkan sikap lembut Rasulullah. Dalam sejarah ni dalam sejarah ataupun dalam kisah sirah dia ada beberapa sifat lembut Rasulullah ni yang diketengahkan. Antaranya Rasulullah SAW memaafkan pembunuh bapa saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Okey. Dalam kes ni Hamzah bin dalam peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah dia dibunuh oleh seorang lelaki yang bernama Wahsy bin Harb. Kerana Wahsy ni dia diupah oleh Hindun. Hindun tu isteri kepada Abu Jahal. Isteri kepada Abu Jahal. Dia dibunuh sebab dalam peperangan sebelum tu ramai orang Islam kena bunuh, dan Hindu ni dia nak balas dendam atas dengan kematian suami dia tu. Dia upah Wahsy ni tadi untuk bunuh Sayyidina Hamzah. Tapi lama kelamaan bila Nabi ni cari balik, Nabi Nabi berhijrah ke Taif, dia dakwah orang-orang Taif semuanya menerima Islam. Lepas tu bila ramai penduduk Taif ni memeluk Islam, pada masa tu Wahsy yang bunuh bapa saudara dia tadi tu ada dekat Taif tu. Okey. Lepas tu masa dia tahu Nabi dah ada dekat Taif, tiba-tiba dia rasa macam nak lari lah, sebab kalau Nabi jumpa dia mesti akan ada hukuman yang berat daripada Nabi. Kalau bukan Nabi pun daripada Sayyidina Umar ke, kan Sayyidina Umar kan garang kan. So dia takut, dia pun dah fikir dah nak pergi ke Syam ke, nak pergi ke Yaman ke. Okey. Lepas tu belum sempat dia lari, ada orang bagi tahu Nabi bahawasanya belum sempat yang si Wahsy ni larikan diri, tiba-tiba dia dapat tahu bahawasanya Nabi Muhammad cakap, aku takkan bunuh orang yang memeluk Islam. Bila dengar berkaitan dengan benda tu, si Wahsy ni pun terus pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi ke tempat Nabi, dan dia mengucap syahadah, dia memeluk Islam. Lepas tu barulah dia cerita bahawasanya dia ni adalah pembunuh kepada Sayyidina Hamzah, dan dia cerita daripada A sampai Z macam mana dia boleh bunuh Sayyidina Hamzah. Sedangkan Sayyidina Hamzah ni gelaran dia adalah Asadullah, perisai Allah, dan dia adalah pengawal peribadi Nabi. Orang kuat lah maksudnya. So nak ceritakan bagaimana Wahsy ni, dia cerita macam mana dia boleh bunuh Sayyidina Hamzah. Sebab Wahsy ni satu dia punya kelebihan adalah
dia mahir untuk melontar tombak tu. Maksudnya setiap lontaran dia tu adalah tepat. Tapi dia pergi untuk perang Uhud tu, dia punya matlamat hanya satu. Memang dia nak bunuh Saidina Hamzah aja. Lepas dia bunuh dia lemparkan tombak dia tu kena pada Saidina Hamzah, dia terus larikan diri. Okey, lepas dia cerita semuanya pada Nabi. Nabi pun cakap, aku boleh maafkan kau, tapi kau jangan tunjukkan muka kau depan aku lagi. So Wahsy ni pun dia akurlah dengan arahan Nabi. Dan Wahsy nama dia Wahsy, WAHSYI, Wahsy. Bukan wasabi itu apa Okey, lepas tu bila dia dah macam tu, Nabi dah maafkan dia pun selamatlah daripada kena hukum bunuh balik. Lebih baik dia tak tunjukkan muka dia depan Nabi. So dia tak lari daripada Taif tu, dia selalu je ada dengan berdekatan dengan tempat-tempat yang Nabi berkumpul, tapi dia menyoroklah. Dia okey, dia maksudnya kita nak cerita tentang sifat pemaaf Nabi ni. So Nabi akan maafkan, maksudnya dia tak akan bunuh sesiapa sahaja yang memeluk Islam. Salah satu daripada metodnya, Nabi kata kepada Saidina Umar, jangan bunuh Wahsy ni, sekurang-kurangnya umat Islam dah bertambah. So dia diterima walaupun dengan syarat apa sahaja sekalipun, asalkan dia peluk Islam, itu tak ada masalah. Okey, yang kedua, pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang yang pemaaf. Macam contoh cerita tadi itulah, baginda memaafkan perbuatan penduduk Mekah yang mencaci dan menghina baginda. Okey, kita dah kita dah sebut tadi yang berkaitan dengan Wahsy tadi tu, samalah dengan contoh sifat pemaaf ni. Dia Nabi ni dia bukan seorang yang mudah sakit hati, apatah lagi nak berdendam, walaupun dia diperlakukan dengan macam-macam perbuatan yang menyakitkan. Ada yang boleh mengancam nyawa dia, orang lontar dengan batu besar-besar kan, tapi Nabi tak pernah nak balas. Okey. Yang ketiga, memohon keampunan untuk orang lain. Nabi dia mendoakan umat dia agar diampunkan oleh Allah walaupun mereka pernah menyakiti baginda. Contohnya, apabila baginda telah tercedera dalam peperangan Uhud, baginda tetap berdoa memohon keampunan untuk kaum dia. Pada perang Uhud tu Nabi dia mengalami sampaikan dalam perang Uhud tu, dalam perang tu lah Nabi betul-betul ada berlaku kecederaan, sehingga kan ada gigi Nabi yang serpih, patah. Tapi masa tu pun dia masih lagi mendoakan agar umat dia ni diampun dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian kita tengok Nabi ni suka ataupun bermesyuarat. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bermesyuarat agar keputusan yang terbaik dapat diperolehi. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan Salman Al-Farisi untuk menggali parit semasa peperangan Khandaq. Okey. Sifat Nabi ni, dia suka bermesyuarat. Maksudnya walaupun dia ketua, dia jarang menggunakan
kuasa veto yang ada pada seorang ketua. Maksudnya dia ni tak adalah kata kena ikut cakap aku je. Tak, dia akan tanya kepada sahabat-sahabat yang lain berkaitan dengan apa sahaja gerak kerja yang dia nak buat. Macam contoh kat sini dia bagi dalam peperangan Khandaq tu, Salman Al-Farisi cakap kita kena gali parit sebagai benteng untuk musuh susah nak datang ke kubu kita. Sebabnya macam biasa di setiap peperangan, Nabi dengan puak-puak Quraisy, musyrikin Quraisy ni, musyrikin Mekah ni, jumlah tentera kafir memang lagi banyak daripada tentera Islam. So dia orang kena fikirkan satu strategi perang yang mana kita nak takutkan ataupun nak nampak di sebelah Islam tu ramai juga, ataupun dah kita tahu kita sikit, mesti kita akan rancang something yang boleh defend kita lah, kan? Takkan nak menyerah macam tu je tanpa ada apa-apa strategi. Kalau nak ikutkan masa dulu, kalau lawan pedang memang habislah kalau tak ada strategi yang lain, sebab tentera Islam sikit je, tapi tentera kafir ramai. So Nabi pun terima cadangan Salman Al-Farisi ni untuk menggali parit. Dan banyak lagi lah dalam cara Rasulullah berdakwah ni. Yang pertamanya dia suka terima pandangan yang pakar. Maksudnya dia tahu Salman Al-Farisi ni pakar dalam strategi perang. So dia terima pendapat Salman Al-Farisi untuk menggalikan parit tu tadi. Okey. Contoh dia dalam satu lagi contoh dalam peperangan Badar, Rasulullah SAW telah memilih suatu tempat yang paling dekat dengan air. Seorang sahabat bernama Al-Hubbab bin Munzir, pakar dalam peperangan, mencadangkan agar semua perigi yang ada di mana-mana tempat lain di sekitar tempat itu ditimbus dan airnya mengalir ke satu kolam yang dikuasai oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW menerima cadangan itu dan berpindah tempat ke tempat yang diusulkan oleh Al-Hubbab. Okey. Dalam peristiwa ni, dalam masa nak perang Badar ni, Nabi dia nak pilih satu tempat yang ada air, yang ada perigi di tengah padang pasir itu, supaya tentera-tentera Islam ni boleh boleh makan minum dengan ada bekalan makanan dan minuman lah maksudnya. Lepas tu datang Al-Hubbab ni, dicadangkan, okey, Rasulullah kita akan pilih satu tempat yang mana tempat tu lah ada air, dan kita akan timbus semua perigi-perigi yang lain supaya musuh tak dapat bekalan air. Dan apabila tak dapat bekalan air di tengah-tengah padang pasir ni, dia orang akan jadi lemah. So dia orang kekalkan satu perigi, satu tempat air, lepas tu timbuskan yang lain, timbuskan perigi lain supaya yang puak-puak musuh tu tak dapat bekalan air, supaya dia orang jadi lemah. Okey, yang kedua, dalam bermusyarat ni, Rasulullah dia suka menerima pendapat dan pandangan para sahabat. Okey, Rasulullah sering meminta pandangan daripada sahabat, termasuklah dalam hal-hal penting. Antaranya ketika baginda menanyakan pandangan para sahabat mengenai bentuk seruan untuk mengajak kaum muslimin mengerjakan solat berjemaah. Okey, macam mana timbulnya seruan azan tu? Pada masa tu ada seruan untuk solat berjemaah, tapi macam mana cara nak panggil manusia pada masa tu ataupun umat Islam pada masa tu untuk solat berjemaah? Ada ramailah pendapat yang cakap kita kena buat loceng besar, kita bunyikan loceng beberapa kali, menandakan masuknya waktu. Okey. Tapi
Pada masa tu dia macam-macam lah orang cakap. Ada yang kena pukul geduk lah, ada yang kena buat loceng lah. Tapi kemudian ada satu hadis daripada Abdullah bin Umar, katanya apabila kaum muslimin belum tahu, mereka tak tahu cara untuk berkumpul sama-sama untuk solat berjemaah. Pada masa tu ada yang memberi pendapat untuk tiup trompet, tiup seruling orang-orang Yahudi tu, tapi Nabi macam tak terima sangatlah, sebab tu sama macam orang Yahudi nak berkumpul, dan macam-macam lagi lah pendapatnya. Kemudian kemudian ada seorang sahabat ni, dia bermimpi pada malam sebelum Nabi tanya tu. Bila Nabi tanya, kemudian dia bermimpi tentang seruan azan ni. Sebut Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, seruan azan yang ada sekarang ni. Dia bermimpi. Lepas tu dia bagi tahulah, orang tu dia bagi tahu macam mana cara azan, macam mana cara qomat. Kemudian pada esoknya tu baginda Rasulullah pun bersabda, dia kata sesungguhnya mimpimu itu benar insya-Allah. Lepas tu bila Nabi kata mimpi orang tadi tu benar, maka Rasulullah pun panggil Bilal. Dia suruh Bilal hafal ayat yang azan tadi tu. Lepas tu Bilal ni pun diarahkan untuk menjadi muazzin pada masa tu. Muazzin tu tukang azan lah. Sebab antara dalam kalangan orang Islam pada masa tu, Bilal ni adalah orang yang paling best suara dia bagi Rasulullah. So Bilal ni pun diangkat menjadi muazzin, tukang azan. Tukang azan tu sepatutnya muazzin, tapi disebabkan nama dia Bilal, sampai sekarang lah lekat. Jadi nama muazzin tu pun dipanggil Bilal. Jawatan kosong Bilal Masjid. Dia tak panggil jawatan kosong muazzin. Disebabkan nama Bilal ni lah, orang yang tukang azan tu dipanggil Bilal sampai sekarang. Yang seterusnya dalam mesyuarat ni, Nabi ni dia tidak ubah keputusan mesyuarat. Rasulullah tidak pernah mengubah keputusan mesyuarat. Sesuatu yang telah diputuskan di dalam mesyuarat tidak pernah dirungkai oleh Nabi, tidak akan diubah oleh baginda. Sebelum peperangan Badar, Rasulullah dan para sahabat telah bermesyuarat untuk memutuskan sama ada hendak menentang kaum musyrikin di dalam kota ataupun di luar kota Madinah. Pada masa tu berlakulah macam-macam pendapat lah. Ada yang nak berperang dalam kota Madinah, ada yang nak berperang di luar kota Madinah. Kemudian Rasulullah ni dia kata mereka harus bertahan di dalam kota. Maksudnya kita kena bertahan, duduk dalam kota Madinah ni, tunggu je musuh sampai. Tapi ramai pendapat sahabat yang kata tak boleh, kita kena lawan orang musyrikin Mekah ni di luar kota Madinah. Sebabnya dalam kota ni kita masih ada orang perempuan, kita masih ada orang kanak-kanak yang kita kena tu. Kalau kita berperang di luar kota Madinah, maksudnya orang perempuan dan kanak-kanak ni dah terselamat daripada bahaya peperangan tersebut. So Nabi pun akhirnya menerima pandangan para sahabat, dan Nabi pun putuskan untuk berperang ataupun menyekat kemarahan musuh tu. Bila musuh nak masuk ke kota Madinah tu,
Diorang sekat awal-awal lagi dah tak bagi musuh ni masuk. Okay, so itulah Rasulullah ni nak cakapnya, dia walaupun dia punya pandangan nak bertahan dalam kota Madinah, tapi dia still lagi menerima pandangan ramai. Maksudnya majoriti cakap kena berperang di luar kota, walaupun cadangan Nabi tadi nak bertahan di dalam kota. Tapi Nabi tengok yang ramai, mana yang majoriti, dia sokong yang majoriti tu. Okey. Kemudian Nabi ni dia berazam dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berazam dan bertawakal ketika melaksanakan sesuatu pekerjaan. Contohnya Rasulullah bertegas untuk menuju ke medan Uhud setelah bermesyuarat dengan para sahabat. Okey, maksudnya selepas mesyuarat, keputusan mesyuarat tu Nabi tak ubah, dan bila satu-satu mesyuarat tu dah ditetapkan keputusannya, mereka akan buat tanpa berpaling dah. Maksudnya sekali melangkah, kita teruskan langkah kita, buat je sampai habis. Dan tawakal je lah. Dah usaha, dah ikut strategi perang, kemudian berazam untuk lakukan betul-betul untuk perangi. Kalau nak berperang, dia orang berperang sungguh-sungguh, sehinggalah dia orang menang. Okey. Kemudian pengajaran daripada ayat yang kita baca tadi tu, yang pertama, sebagai umat Islam kita hendaklah bersikap lemah lembut agar dapat menarik orang lain mendekati Islam. Supaya orang lebih tertarik dengan Islam dengan sifat kelembutan kita. Jangan salah tafsir pula dengan lembut ni. Bukan semua kena jadi nyah. Okey, kita kena, maksudnya kita bercakap tentang Islam itu dengan perkara yang lemah lembut. Tidak cerita ni, tak orang baru nak kenal Islam, kita dah sebut macam-macam dah. Nak tunjukkan bahawa Islam tu ekstrim. Tak boleh lah macam tu. Sebabnya kalau contoh orang baru nak kenal Islam, orang kata aku minat ni dengan Islam, contohnya budak lelaki, macam mana nak masuk Islam? Kita pun jawab senang je, kau kena mengucap lah. Mengucap tu, bila kita mengucap dah masuk Islam lah pada masa tu. Tapi kau tahu tak, masuk Islam ni bukan setakat mengucap je. Nanti kau punya tu kena potong tau. Tak boleh nak biasa-biasa je, kena masuk jawi kan, masuk sunat tu. Kita dah cerita benda yang menyakitkan macam tu, so orang pun macam takutnya kan. Ataupun awak pun katalah, dalam Islam ni ada puasa tau, kena puasa dari pagi sampai petang, tak boleh makan. So kita jangan terus ceritakan benda yang mungkin jadi ketakutan pada orang yang dah minat dengan Islam tu. Tapi kita bagi dia masuk Islam dulu, kita cakap dengan lemah lembut, kita ajar dia satu persatu, dan lama-lama dia akan terima. Yang kedua, sebagai umat Islam kita hendaklah memupuk sifat pemaaf, kerana sifat ini dapat mengelakkan perpecahan. Macam yang kita dah bincang sebelum ni lah, memaafkan, ada sifat pemaaf ni boleh membuat kita, mengelakkan kita daripada berlakunya perpecahan, pergaduhan, perbalahan dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai umat Islam kita hendaklah memohon keampunan untuk orang lain, sebagaimana mereka mahu didoakan sedemikian. Okay, kita walaupun maksudnya dalam setiap doa kita tu, masukkanlah sekali kita minta maaf, ampunkan dosa kita, ampunkan dosa mak ayah kita, ampunkan dosa guru-guru kita, ampunkan dosa seluruh umat Islam yang berada di dalam agamamu ya Allah. Okay, masukkan doa, maksudnya kita tidak kedekut untuk mendoakan orang lain. Kita nak sejahtera, doakanlah orang lain pun sama sejahtera. Okey. Dan yang terakhir, sebagai umat Islam kita hendaklah mengamalkan mesyuarat dalam organisasi agar keputusan terbaik dapat dicapai.
Okey. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian saja untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih.